Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Didi Channel. Saudara-saudari sekalian, sepanjang 3 tahun kami, yaitu Didi ke Didi, memberikan perkhidmatan prostetik, kami telah menemui lebih dari 200 insan istimewa, yaitu OKU yang hilang kaki. Sebahagian dari mereka menerima kaki palsu secara percuma kerana mendapat tajaan dari Peru BSN, dan sebahagian lagi membayar sendiri dan mendapat diskaun khas dari kami. Tetapi paparan YouTube ini bukanlah tentang kaki palsu atau tentang tajaan. Channel ini adalah tentang OKU tanpa kaki. Mereka adalah manusia biasa seperti kita, melalui kehidupan biasa, tapi takdir berlaku, mereka hilang kaki. Dan dalam sekelip mata, dia menjadi orang kurang upaya, menjadi OKU. Lalu roda kehidupannya berputar dan berubah 180 derajat. Kami berpeluang mengunjungi mereka di kediaman mereka, melihat cabaran hidup seharian yang mereka lalui di rumah mereka. Dan pengalaman-pengalaman itu telah mengubah perspektif dan sudut pandangan kami tentang mereka yang bergelar OKU tanpa kaki ini. Di celah kehidupan mereka terdapat kisah yang tersembunyi dan terpendam, the untold story. Didi Team melalui Didi Channel ini akan membawakan secebis dari kisah mereka. Semoga ia boleh memberi iktibar kepada kita semua dan memberi manfaat juga. Kami mohon anda untuk like, komen, share dan subscribe. Sokongan yang anda berikan amatlah kami hargai. Kami mulakan siri pertama ini dengan coretan tentang OKU sebatang kara. Insan istimewa ini bukan sahaja hilang kaki, mereka hilang keupayaan berjalan, mereka sukar untuk bergerak, sukar untuk mengurus diri. Dan kumpulan ini menempuh kehidupan yang berganda sukarnya kerana mereka hidup sebatang kara. OKU, tinggal seorang diri. Anda terperanjat? Ya, kami juga terperanjat. Dia adalah OKU pertama, pengguna kaki palsu buatan kami, pelanggan pertama. Pak Udin, pria berusia 45 tahun dari Batu Pahat, Johor. Dia menerima kaki palsu dari kami sebagai pelanggan yang pertama dan kami temui dia pada 1 Disember 2017. Tuhan seakan-akan sengaja menghantar Pak Udin untuk mengetuk pintu hati perniagaan kami. Dia hilang kaki, maka dia hilang keupayaan untuk meneruskan usaha mencari rezeki. Gerai jualan hasil kampung yang menjadi punca pendapatannya terbiar. Dia hilang pendapatan. Dia juga kehilangan istrinya. Pak Udin membuat kesimpulan mudah tentang takdir yang menimpanya. Katanya, bila saya dah jadi beban, maka saya hidup sebatang kara. Adakah Pak Udin seorang yang menerima nasib seperti ini? Pak Udin tidak bersendirian. Ada lagi temannya. Kisah kedua, Faiz dari Baling, Kedah. Kami lawati pada 24 Ogos 2018. Kami diberitahu tentang keperluan Faiz oleh seorang rakannya, Muhammad Adib. Faiz asalnya adalah murid pintar di SMK Siong, Baling. Dia telah hidup sebatang kara sejak tingkatan 3 apabila ayahnya meninggal. Selepas peperiksaan SPM, dia mengikuti rombongan dari kampungnya melawat Kuala Lumpur. Dan malang tidak berbau, bas rombongan berkenaan ke Malangan, terjun ke dalam gaung The Genting Sempah. Dia cedera parah. Lebih malang lagi potensi dirinya sebagai murid pintar seakan-akan terpadam tiba-tiba. Adib, OKU akibat kemalangan yang sama, menyimpulkan pandangannya tentang Faiz. Faiz, dia tak tahu bagaimana nak bermula dan di mana nak bermula. Itu kata Adib kepada Faiz. Hari pertama kami ke rumahnya, kami tidak menemuinya, walaupun dibantu oleh Adib yang memberi maklumat tentangnya dan dibantu oleh jiran Faiz, iaitu Pak Ali. Dia tak dapat dihubungi kerana dia tidak ada telefon bimbit. Remaja tanpa telefon bimbit, ini remaja yang ganjil pada waktu dan zaman ini. Kecederaan fizikal akibat kemalangan itu sudah sembuh sepenuhnya 6 tahun yang lalu. Tetapi hingga kini, dia masih hidup terpinga-pinga, masih meraba-raba mencari ranting untuk berpaut.
Dia tiada sokongan. Dia sebatang kara. Kisah ketiga, Samsuria dari Gemas, Negeri Sembilan. Kami lawati pada 18 Desember 2018. Warga emas, veteran tentera tanpa pencen, tinggal sendirian di rumah Felda peninggalan keluarganya, bertemankan ayam-ayam. Ada 3 pemuda di situ yang kerap datang membantu melihat kebajikannya pada kadar kemampuan dan kelapangan mereka. Salah seorang dari mereka, yaitu Said, telah menghubungi Didi dan meminta kami membantu untuk kaki palsu percuma untuknya. Dia juga telah menemani kami ke rumah Samsuria. Didi tim mengambil ukuran untuk membuat kaki palsu beliau dengan bantuan suluhan lampu picitnya. Setelah Didi tim selesai mengambil ukuran kakinya, seakan-akan menggigil, Samsuria bersuara, "Saya malu nak minta, tapi kalau Tuan boleh bantu saya sikit, 10-2 pun cukuplah untuk saya beli makanan." Kami terkedu. Dia OKU, dia warga emas, dia pengedap kencing manis, dia kerap hypo kerana ada ketikanya dia tidak ada makanan, dan dia hidup sebatang kara. Kisah keempat, Arsyad dari Jerantut, Pahang. Kami lawati pada 11 Februari 2018. Dia OKU sejak lahir, dan insan istimewa ini buta huruf. Dia tidak boleh menggunakan mesej ataupun WhatsApp di telefonnya. Dia mencari rezeki dengan mengusahakan gerai makan sewaktu dia boleh bergerak dengan menggunakan kaki palsu lama bantuan dari JKM. Tetapi sejak kaki palsu itu tidak boleh berfungsi, dia tidak lagi dapat keluar dari rumah dan tidak boleh mencari rezeki. Sewaktu kami mengunjunginya di rumah yang disewanya, sewaannya sudah tertunggak dan dia sudah diberitahu yang dia perlu keluar dari rumah itu jika dia tidak menjelaskan sewa yang tertunggak. Lebih malang, kaki palsu buatan kami yang ditaja oleh Pro BSN kepadanya juga tidak dapat digunakan kerana berat badannya dan ditambah pula dengan kakinya kerap membengkak. Dia melalui segala kesulitan itu bersendirian dan dia hidup sebatang kara. Kisah kelima, Misran dari Pontian, Johor. Kami lawati pada 9 Ogos 2019. Dia mempunyai anak-anak yang memintanya untuk dia tinggal bersama dengan mereka, tetapi dia memilih untuk tinggal seorang diri. Anak dan cucunya kerap boleh melawatnya, selagi saya boleh urus diri sendiri, jelasnya. Dia memilih untuk tinggal bersendirian. Kisah ke-6, Mahizan dari Alustar, Kedah. Kami lawati pada 9 Oktober 2019. Dia tinggal bersendirian di rumah peninggalan orang tuanya. Dia datang untuk fitting kaki palsunya di bengkel kami dengan hanya menggunakan pengangkutan awam dari Alustar ke Kuala Lumpur. Dia hanya ditemani oleh seorang rakannya yang juga OKU. Tetapi Mahizam ini kental orangnya. Setiap malam, dia mengayuh kursi rodanya ke gerai burger miliknya untuk mencari rezeki dengan menjual burger. Dan sewaktu kami di sana, dia meminta kami untuk menikmati burger Giant bersaiz besar buatannya. Dia baik hati, tapi dia juga hidup sebatang kara bersendirian. Kisah ketujuh, Azmi dari Taiping, Perak. Dia datang ke bengkel pada 27 Februari 2020 menggunakan kenderaan Proton Saga model pertama yang dimilikinya, dipandu oleh seorang rakan yang kerap membantunya di sana. Dia memasuki bengkel, kami mengambil ukuran, mengacu dan membuat fitting kaki palsunya dalam keadaan dia tidak memakai baju. Dia kepanasan kerana keretanya tidak berhawa dingin dari Taiping ke Kuala Lumpur. Dia adalah peniaga kecil yang sudah hilang pendapatannya. Dia juga sebatang kara. Saudara-saudari sekalian,
Begitulah secebis pengalaman yang kami temui insan-insan OKU yang sebatang kara tinggal bersendirian, untuk kita kongsi bersama kisah mereka dan kita tatap bersama. Semoga kisah hidup OKU sebatang kara ini boleh memberi iktibar kepada kita semua. InsyaAllah kami akan membawa kisah kedua tentang OKU yang lebih bertuah, kerana kumpulan kedua ini nanti adalah mereka yang memiliki wira yang tak didendang di sisinya. Mohon untuk anda like, komen, share dan subscribe. Terima kasih.